Udahlah susah-susah sampai sini. Boleh cari yang main benci-benci. Jagalah pokoknya aku tanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Dan kita akan sambung pembelajaran kita dengan tajuk faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Baik, murid-murid boleh lihat buku teks muka surat 19. Tapi sebelum tu kita patah balik pada muka surat 16 dahulu. Sambungan daripada kelas-kelas mikroorganisma. Kita nak lihat kewujudan mikroorganisma tajuk dia. Okey, kita baca sikit. Berapa kali anda mencuci tangan setiap hari? Itu pula murid boleh jawab kan. Dan apakah kepentingan mencuci tangan dengan sabun atau pencuci tangan? Boleh tak murid jawab? Apakah kepentingannya? Baik, sebenarnya kepentingannya ialah dapat mengelakkan penyebaran penyakit, ya. Kerana di tapak tangan kita ni dapat banyak mikroorganisma yang menjadi punca penyakit. Sebab tu kita cuci kan. Okey. Mengapakah kesedaran mengenai kebersihan tangan perlu ditekankan dalam semua urusan harian, terutama semasa menerima makanan? Kerana dalam menjalankan urusan harian kan banyak permukaan tangan kita yang tersentuh. So di atas permukaan tangan inilah kulit kita terdapat banyak bakteria atau virus yang menjadi punca penyebab penyakit. So yang demikian memang pentinglah untuk kita menekankan kesedaran mengenai kebersihan tangan, supaya dapat menghalang penularan jangkitan penyakit. Okey, untuk cabaran minda, kita lihat semasa berlakunya wabak kolera, penyakit kolera, air yang digunakan untuk mencuci tangan lazimnya air yang sudah dimasak. Mengapa? Kerana bakteria yang menyebabkan penyakit kolera ni taun merebak menggunakan medium air. Jadi kita kena gunakan air lah yang telah dimasak sehingga mendidih. Kerana air yang dah dimasak itu dapat membunuh bakteria tersebut. Barulah kita selamat gunakan air, ya. Okey, itu saja permulaan. Tapi kita nak lihat yang sebenarnya, kita nak lihat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, muka surat 19. Okey, perhatikan rajah 1.22. Rajah ini menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. So, pertumbuhan mikroorganisma ni dia ada faktor-faktor dia. Okey. Selain faktor yang ditunjukkan, namakan itu faktor lain. Kita sambung lagi nanti, ya. Okey, ada 5 faktor yang murid kena tahu. Okey, yang pertama kelembapan. Nanti kita akan lihat secara detail lah. Okey, kelembapan, cahaya, suhu, nilai pH dan okey, saya belajar. Nanti murid akan tengok penjelasan ni. Jom kita tengok satu persatu secara detail. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Faktor tersebut adalah seperti berikut. Kelembapan. Okey, yang pertama kelembapan. So, mikroorganisma ni dia kata keadaan yang lembap sesuai untuk pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. Okey, faham tak? Keadaan yang lembap, maksudnya bukan kering lah. Persekitaran yang kering menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan merejekkan pertumbuhan. So kalau kita kata dalam toilet, dalam persekitaran bilik air dengan luar rumah, mana yang lebih lembap? Maksudnya dalam bilik air. So dalam bilik air, mikroorganisma lebih senang membiak. Okay, di tubuh badan kita pun sama juga. Kalau antara permukaan muka contohnya kan, yang terdedah dengan tempat yang yang tempat yang tertutup, sebenarnya ketiak, celah kangkang, celah jari, kaki, mana yang lebih lembap, peluh-peluh dan sebagainya kan. Okay, tentulah macam di bahagian tertutup kan. So kat situ kita lihat senang untuk mikroorganisma membiak. Tetapi persekitaran kering menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan mencegah pertumbuhan. Okey, so kita tahu dalam kelembapan mikroorganisma perlukan
tempat yang lembap. Okey, seterusnya kita lihat cahaya pula. Yang kedua, cahaya, faktor yang mempengaruhi cahaya. Okey, mikroorganisma seperti alga mempunyai klorofil yang memerlukan cahaya untuk menjalankan proses fotosintesis. Okey, alga dia nak cahaya, dia tak boleh dalam gelap sebab dia perlukan cahaya untuk proses fotosintesis. Okey, mikroorganisma seperti kulat dan bakteria tumbuh dengan lebih baik dalam keadaan gelap. Berbeza dengan alga pula. Kulat, bakteria tumbuh dalam lebih baik dalam keadaan gelap, kurang cahaya. Sehingga pendedahan kepada cahaya ultraungu dapat membunuh mikroorganisma. Yang tu yang membahaya pada mikroorganisma pula lah. Okey, so kat sini ada 3 faktor. Yang pertama, alga perlu cahaya. Mikroorganisma lain, kulat dan bakteria, dia tak suka cahaya, dia suka gelap untuk pertumbuhan. Dan faktor yang ketiga ialah cahaya ultraungu boleh membunuh mikroorganisma. Alright, 2 faktor kelembapan cahaya. Faktor yang ketiga, faktor suhu. Okey, diberikan suhu 35 hingga 40 darjah Celsius. Suhu badan kita, suhu badan manusia ni 36. Okey, kita tahu 37 demam kan, 38 ke atas dah demam dah kan? Tapi di atas sini suhu 35 hingga 40 merupakan suhu optimum bagi pertumbuhan mikroorganisma. Suhu optimum ni bermaksud suhu yang paling baik lah untuk pertumbuhan mikroorganisma. Okey, suhu yang paling baik, optimum. Keadaan suhu terlalu rendah, bawah daripada 35 ni, seperti terdapat dalam peti sejuk, merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Inilah sebab kita simpan bahan makanan kita dalam peti ais, peti sejuk, sebab kita nak merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Ataupun seterusnya, keadaan suhu terlalu tinggi, atas daripada 40, 60, 80 pula mampu membunuh mikroorganisma. Kita tahu ada proses pensterilan, pendidihan air, itu semua kan fungsi dia, tujuan kita nak bunuh mikroorganisma. Okey, baik, kena ingat ni suhu optimum untuk pertumbuhan mikroorganisma ialah 35 hingga 40. Okey, sambung lagi nilai pH. Tahu pH kan, sama ada asid atau beralkali. Okey, nilai pH 7. Neutral merupakan nilai pH optimum. Tadi kita nampak optimum. Tadi kat mana suhu kan? Okey, ni pH. Okey, pH optimum bagi pertumbuhan mikroorganisma ialah 7, neutral. Alright. Terdapat sebahagian mikroorganisma yang dapat hidup di persekitaran yang sedikit berasid atau beralkali. Okey. Ingat tak? Asid. Ni pH 7 neutral. Kalau 6, 5 ni lah asid kan. Okey, kalau atas lagi 8, 9, ni lah alkali. Okey, so ada mikroorganisma yang dapat hidup dalam keadaan pH sama ada sedikit asid atau sedikit beralkali Okey, tetapi secara umumnya, secara optimumnya, nilai pH yang paling sesuai ialah 7, neutral. Akhir sekali, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma ialah nutrien. Nutrien ni pemakanan kan, makanan dia kan. Kadar pertumbuhan mikroorganisma meningkat dengan kehadiran nutrien yang cukup. Macam kita lah manusia, ada makanan, adalah pertumbuhan kan. So sama juga dengan mikroorganisma. Kadar pertumbuhan mikroorganisma meningkat dengan kehadiran nutrien yang cukup. Okey, kadar pertumbuhan mikroorganisma akan terencat walaupun dengan kehadiran nutrien. Tengok ayat ni pula. Kadar pertumbuhan mikroorganisma akan terencat walaupun dengan kehadiran nutrien apabila faktor lain seperti kelembapan, cahaya, suhu dan nilai pH adalah terhad. Ada makanan tapi tak lembab, tak boleh lah kan. Ada makanan tapi terang sangat, tak baguslah untuk kulat dan bakteria sebab dia nak keadaan gelap.
Okey, suhu. Ada nutrien tapi suhu panas. Tak boleh nak tumbuhan terencat juga. Nilai pH. Terlalu berasid atau terlalu beralkali. Walaupun ada nutrien, masih lagi akan merencatkan pertumbuhan. Okey. Jadi pelajar boleh tahu tak? Murid-murid boleh tahu tak apa dia jawapan untuk yang ini? Boleh dapat tangkap tak? Kelembapan, cahaya, suhu, nilai pH dan nutrien. Okey, dah ada tulis kat situ dah. Okey. Alright. Okey, itu saja untuk hari ini. Kali ini kita akan sambung lagi. Bye.